Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam kelas pendidikan kesihatan tahun 6. Seperti biasa, saya Cikgu Atira. Apa khabar kamu semua pada hari ini? Cikgu harap kamu semua sihat. Tanya dan terima kasih kerana hadir ke kelas pada hari ini. Hari ini kita akan belajar Unit 3, Rendahkan Kalori, Tingkatkan Nutrisi, tajuk Makanan Berkhasiat Kita Selamat, halaman 13 dan 15. Objektif pembelajaran kamu pada hari ini menganalisis makanan segar, makanan yang diproses dan makanan segera. Manakala kriteria kejayaan kamu pula berjaya menyediakan contoh menu makanan segar berkalori rendah dan makanan segera berkalori tinggi. Okey, dah sedia nak belajar? Okey, jom kita buka buku teks halaman 13. Okey, di halaman 13 ini kamu akan dapat lihat terdapatnya dua rajah iaitu dua gambar iaitu burger dan juga makanan segera yang lain. Okey, jom kita baca sama-sama. Trend menggemari makanan segera sukar dielakkan sepenuhnya. Oleh itu, Cikgu Firzana menggunakan menu makanan segera yang popular untuk berkempen tentang makanan berkhasiat. Kempen unit ini menggambarkan bahawa makanan segera juga boleh ditingkatkan kualitinya dengan cara mengubah suai bahan-bahan yang digunakan. Cadangkan cara-cara meningkatkan khasiat makanan segera seperti yang di bawah. Okey, dekat sini kamu nampak kan? Ini adalah burger. Okey, nampak macam burger McD kan? Double cheeseburger. Sedapnya. Okey, dekat sini dia cakap gantikan dengan sayuran segar seperti capsicum. Okey, nampak tak kat sini kan ada pickles kan? Iaitu jeruk lada. Jadi jeruk lada tu kita boleh gantikan dengan capsicum. Kemudian daging burger ni kita boleh gunakan patty burger yang boleh dibuat menggunakan 100% daging segar tanpa bahan kimia. Okey, selalunya daging burger yang digunakan tu adalah daging burger yang diproses dan diletakkan sedikit bahan kimia untuk memanjangkan tempoh penyimpanan dia. Okey, cuba tengok kalau roti ni macam mana kita nak buat? Pandai. Okey, bagaimana pula dengan sos ataupun keju ni? Macam mana kita nak buat? Okey, pandai. Tanya atas cadangan kamu tu. Jadi kita tengok bahagian bawah ni pula. Di sini mungkin macam ayam KFC cikgu rasa ni. Okey, pandai. Okey, macam mana kamu nak gantikan ayam KFC tu? Ingat tahu, ayam KFC adalah ayam yang telah diproses. Iaitu dia dikategorikan sebagai makanan segera yang diproses. Okey, macam mana kamu nak gantikan supaya dia menjadi makanan yang sihat? Okey, pandai. Maksudnya kamu beli ayam yang segar daripada pasar kemudian gorengkan sahaja. Okey, pandai. Kamu boleh buat macam-macam dengan ayam segar tu, betul tak? Selain goreng macam KFC ni, kamu pun boleh goreng masak kicap ke, masak sambal belada ke, betul tak? Pandai kamu. Okey, gunakan kentang rebus tanpa campuran bahan lain kecuali sedikit garam. Okey, ini adalah mashed potato. Kamu boleh buat sendiri di rumah tau. Rebuskan, kemudian blend bersama susu. Okey, nampak tak? Dia lebih sihat berbanding jika kamu beli yang telah siap diproses. Okey, pandai. Bahan utama dalam makanan segera mengandungi nilai kalori yang tinggi tetapi kandungan nutriennya rendah. Okey, kenapa nilai nutriennya rendah? Okey, kerana dia telah mengalami beberapa proses untuk pengawitan. Jadi nutrien tu telah menjadi rendah. Okey, jadi kita akan masuk kepada tajuk kita yang paling utama hari ini iaitu makanan berkhasiat kita selamat. Okey, semasa kempen makanan berkhasiat Kementerian Kesihatan, Jimmy dan rakan-rakannya mempelajari bahawa makanan berkhasiat ditentukan oleh kandungan nutrien makro dan nutrien mikro yang terdapat dalam bahan makanan. Apakah yang membezakan makanan segar, makanan segera
dan makanan diproses dari segi khasiatnya. Okey, siapa boleh tolong cikgu? Tolong nyatakan apakah yang membezakan makanan segar, makanan segera dan makanan diproses. Apa yang membezakan mereka? Alright, pandai dengan jawapan kamu itu. Okey, jom kita tengok rajah kat bawah ni. Okey, nampak tak? Nombor pertama ni adalah contoh makanan segar. Okey, dan ini pula contoh menu yang kita boleh buat daripada makanan segar. Nombor 2 ni pula adalah contoh makanan yang diproses. Manakala nombor 3 ni pula adalah contoh makanan segera seperti ayam goreng, fries, burger, pizza. Nampak kan? Ini juga nombor 4 ni contoh makanan segera yang boleh dikategorikan sebagai makanan segar. Okey, makanan segera yang dikategorikan sebagai makanan segar. Kenapa? Awak nampak tak kat sini? Dia letakkan tomato, salad. Tetapi yang ini pula roti. Roti ni adalah makanan yang diproses, iaitu kan kita nampak tak nombor 4 ni adalah gabungan di antara makanan segar dan makanan yang diproses. Sebab itu dia dipanggil makanan segera yang dikategorikan sebagai makanan segar. Okey, sama juga kita tengok kan dekat sini nombor 5 ni di dalam bahagian ni contoh makanan segera yang boleh dikategorikan sebagai makanan yang diproses. Okey, ni adalah makanan segera kan. Kenapa dikategorikan sebagai makanan yang diproses? Okey, nampak. Ini adalah sardin. Sardin dia telah mengalami beberapa proses untuk pengawetan untuk memanjangkan tempoh penyimpanan. Right, boleh? Okey, dekat sini juga di muka surat 15 kamu akan dapat lihat kategori makanan segar, makanan segar segera, makanan segera, makanan segera diproses dan makanan diproses. Okay, dekat sini ada 5 kategori makanan. Tetapi kejap lagi cikgu akan terangkan 3 kategori makanan yang perlu kamu kuasai, iaitu makanan segar, makanan segera dan makanan yang diproses. Okay, di bawah ni pula adalah contoh pengiraan berapa peratuskah kategori makanan yang kamu ambil seharian. Okay, ni pula adalah cara pengiraannya. Okay, boleh Jadi, sebelum cikgu teruskan dengan lebih lanjut, cikgu akan terangkan apa itu nutrien makro dan nutrien mikro. Nutrien makro adalah terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak. Nutrien makro menyumbang pada kalori yang diperlukan untuk penghasilan tenaga di samping mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh manusia. Manakala nutrien makro pula terdiri daripada pelbagai vitamin, mineral, elemen-elemen ricihan, trace elemen dan pelbagai lagi bahan-bahan yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan yang dikenali sebagai fitonutrien yang membezakan ciri-ciri tertentu pada setiap tumbuh-tumbuhan. Nutrien makro dapat membantu meningkatkan kesihatan kepada manusia walaupun tidak akan membekalkan sebarang tenaga kepada manusia. Nutrien makro dan mikro tertentu boleh diperolehi daripada pelbagai jenis makanan. Tanpa nutrien makro, manusia akan kelaparan dan tiada tenaga untuk melakukan pelbagai aktiviti harian. Manakala tanpa nutrien makro pula, manusia akan mudah mendapat pelbagai penyakit yang boleh menjejaskan kesihatan. Tetapi, khasiat nutrien makro dalam makanan sentiasa tidak terjejas. Semakin banyak bahan makanan diproses, semakin berkurangan khasiat nutrien makro pada bahan makanan tersebut. Sebab itulah kita tidak digalakkan untuk makan makanan yang diproses secara berlebihan, kerana makanan yang diproses telah kekurangan nutrien makro, di mana nutrien makro dapat memberi kita pelbagai jenis vitamin. Okey, jom kita kaji. Tadi cikgu dah terangkan kan? Okey, kita tengok apa yang perlu kamu kaji di sini. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba nyatakan apakah
makanan yang terdapat dalam gambar rajah ni yang sering kamu ambil ataupun sering kamu makan seharian? Ada tak yang kamu selalu makan? Mesti ada kan? Pandai. Tetapi kamu lebih suka makan makanan segar ataupun makanan yang diproses? Ataupun makanan segera? Yang mana kamu lebih suka? Wah, ramainya suka makanan segera. Okey, kalau kamu suka makanan segera, cuba kurang-kurangkan dan lebihkan mengambil makanan segar. Boleh? Okey, pandai. Cikgu cakap tadi, cikgu akan terangkan kepada kamu 3 kategori makanan, iaitu makanan segar, makanan segera dan makanan yang diproses. Okey, seperti dalam gambar rajah tersebut, makanan segar yang terdapat dalam itu adalah daging, ayam, ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, apakah kesan pengambilannya? Okey, pertama, dapat menjaga kesihatan mental dan fizikal. Kedua, memberikan tenaga kepada tubuh. Ketiga, menghindari penyakit berjangkit. Keempat, mengurangkan risiko penyakit jantung, diabetes dan obesiti. Kenapa dia dapat berikan tenaga dan menghindari kita daripada penyakit berjangkit serta mengurangkan risiko penyakit? Kerana dalam makanan segar terdapatnya kandungan nutrien mikro yang lebih tinggi, di mana dapat memberikan vitamin kepada kamu. Okey, seterusnya makanan segera. Okey, contoh makanan segera adalah ayam goreng, mi segera, kentang goreng. Kentang goreng ni kalau kamu beli dekat McD ke, KFC ke, TSS Chicken ke, itu adalah dikira makanan segera. Burger dan sosis. Okay, apakah kesan pengambilan makanan segera? Pertama, berisiko penyakit jantung, darah tinggi dan diabetes. Kedua, melemahkan sistem pertahanan tubuh. Ketiga, meningkatkan risiko kanser. Keempat, mengganggu metabolisme tubuh. Seterusnya adalah makanan diproses. Contoh dia berbola ikan, kek ikan, roti, nugget, air bikarbonat. Kesan pengambilannya ialah berisiko penyakit jantung, darah tinggi dan diabetes. Diabetes tu adalah kencing manis tau, di mana ketika awak minum air bikarbonat secara berlebihan, di mana dalam air bikarbonat tu terdapat kandungan gula yang tinggi. Okey, tubuh bertoksin, berisiko menghidap kanser dan yang keempat, sistem pertahanan tubuh menjadi lemah. Okey, sekarang jom kita tengok makanan berkhasiat yang terdiri daripada nutrien makro, iaitu karbohidrat, protein dan lemak serta vitamin dan serat. Okey, jom kita tengok. Contoh nutrisi penting dalam karbohidrat ialah nasi, mi, roti dan pasta. Manakala protein kamu boleh dapat daripada ikan, daging, ayam, susu dan kacang. Manakala vitamin dan serat pula kamu boleh dapat daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, apakah kebaikan mengamalkan ataupun mengambil makanan yang berkhasiat ini? Pertama, membekalkan nutrien yang lengkap yang diperlukan tubuh. Kedua, meningkatkan sistem pertahanan tubuh untuk melawan penyakit. Manakala yang ketiga, tubuh sentiasa sihat dan cergas. Macam mana? Dah faham kategori makanan? Makanan segar, makanan segera dan makanan yang diproses. Jadi, cikgu nak berikan kamu satu aktiviti sahaja untuk hari ini, iaitu sediakan satu contoh menu makanan segar yang mengandungi kalori rendah dan makanan yang berkalori tinggi. Boleh tak? Okey. Kemudian, hantarkan tugasan kamu kepada cikgu melalui aplikasi Google Classroom. Jangan lupa lengkapkan latihan dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih semua. Kita jumpa di sekolah pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.